masa dia sanggup korban, tenaga dia sanggup korban untuk mentaati perintah Allah. Tapi kalau sekiranya dia tidak ada keyakinan dalam diri dia, maka waktu mana dia dengar azan, dia tak gerak, dia teragak-agak nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi. Kenapa? Keyakinan dia tu dalam keadaan teragak-agak. Satu, apabila kita berakidah, kita berkeyakinan yang hebat, buatlah bagaimana sekalipun, kena diuji dengan ujian apa pun pada diri kita, dengan ujian yang datang menggoncangkan keimanan kita, kita masih lagi teguh. Kenapa teguh? Kerana keyakinan yang telah dibulatkan dan disimpul matikan dalam jiwa kita. Kita buat contoh yang mudah. Siapa dia? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antara contohnya Sumayyah. Kita baca dalam sejarah bagaimana Sumayyah, seorang perempuan yang disuda dengan besi yang panas daripada punggung dia. Disuda dengan besi yang panas, masuk besi panas tu dalam punggung dia, nak suruh dia nak keluar daripada Islam. So suda dengan besi panas tu bunyi sah, masuk besi panas ni. Dalam keadaan masuk dia tembus sampai ke tengkuk Sumayyah. Dia tetap beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita baca dalam sejarah keluarga Ammar bin Yasir, direbus hidup-hidup. Direbus hidup-hidup keluarga Ammar bin Yasir ini dalam air yang menggelegar. Waktu mana keyakinan dia kuat, dia boleh terjun dalam air itu, dia boleh ditolak dalam air itu, dalam keadaan yang dia tahu aku ada Tuhan Allah yang boleh memberi kelebihan pada dia tu. Dia sanggup untuk mati dalam air yang direbus dalam keadaan menggelegar tersebut. Kita baca dalam sejarah Bilal bin Rabah, bisa contoh yang mudah. Bagaimana Bilal bin Rabah, waktu mana dia ditindas dengan batu yang besar di atas dada dia, di atas dada dia, keyakinan dia yang kuat tadi, yang menyebabkan walaupun dia diheret oleh kuda tarik heret, tersiap kulit-kulit daging Bilal bin Rabah ini, nampak tulang-tulang putih Bilal bin Rabah, tapi dia tetap mengatakan Allahu ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang esa dan Allah yang esa, walaupun dia diheret sebegitu rupa. Kenapa dia buat demikian? Tidak lain dan tidak bukan kerana keyakinan itu sah. Keyakinan yang besar ini kita boleh baca sejarah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang Allah dari radhiyallahu anha ini sendiri, ummahatul mukminin, sanggup korbankan segala-galanya, harta benda dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan waktu mana dia wafat tak ada apa lagi yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid ini sendiri. Ini kerana apa? Keyakinan. Keyakinan ini yang menyebabkan orang akan buat segala-galanya. Yang orang hadiskan akan benda ni lah yang paling utama. Waktu mana kita nak sampai ke akhirat, biar selamat pada kita, Tuhan kita disebut biar ada keyakinan ataupun akidah yang mantap dalam jiwa kamu, sehingga kan apabila akidah kamu dah mantap, barulah terlahirnya ibadah, barulah terlahirnya akhlak, baru terlahir benda-benda yang lain. Selagi mana akidah kamu tak mantap, selagi itulah kamu tidak mungkin untuk kamu buat ibadah. Kamu tak mungkin kamu nak solat, tak mungkin kamu nak tutup aurat, tak mungkin kamu nak jaga segala syariat. Punca apa dia? Punca bila kamu tidak ada akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah orang kita sekarang ni akidah buah kelapa dia. Akidah bubu dan juga tuapu. Ni akidah orang kita sekarang ni kan. Apabila kita yang lebih berkeyakinan dengan dia, tak berkeyakinan dengan Allah, tak berkeyakinan, hilang kawan terbang, cari buah kelapa, himbang buah kelapa kita. Ni cara kita, akidah orang kita. Kenapa dia? Kerana kita je tak berkeyakinan dengan akhirat. Apa masalahnya untuk kita sujud, semayang hajat, minta dengan Allah berterusan pada diri kita? Apa masalah untuk kita memanggil semua orang untuk kita sama-sama sujud pada Allah SWT? Sedangkan yang menentukan kuasa, yang menentukan keadaan ini siapa dia? Yang menentukan hanyalah Allah SWT. Allah yang tahu ilmu ghaib. Allah ya'lamul ghaib, dan Allah yang mengetahui segala ilmu ghaib. Wa ma fis samai wal ard, sama ada di langit atau bumi ini sendiri. Wa ma tasqatu min waraqatin illa ya'lamuha, segala benda yang gugur, daun-daun yang guguran itu semua dalam pengetahuan Allah. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Maknanya Allah cerita benda demikian. Ilmu ghaib ini kamu tak reti wahai manusia. Yang tahu siapa dia? Allah. Oleh kerana Allah, maka kamu jangan ajar pada diri kamu dengan benda yang selain daripada Allah SWT. Kita ni buat malu je kita ni. Dengan isu kapal terbang tu hilang tersebut, memang seluruh dunia bersedih. Bukan kita saja, semua menjadi bingung. Makin mana hilang, kat mana hilang dan sebagainya. Yang nak sebut gambaran demikian.
Tapi waktu mana sedih, datang pula cerita tentang Tok Bomoh yang juga akan akhirnya menjadi bahan tahu seluruh dunia. Malu habis kita jadi begitu. Anda waktu mana hilang kau terbang tu, anda berada kat Jerman. Orang Jerman tu, dia kata apa dia? Dia kata kita bersedih dengan keadaan yang sedang berlaku di Malaysia dan sebagainya. Kemudian berada kat Spain. Lepas 2-3 hari anda pergi ke Jerman pula. Waktu mana berada kat Jerman tersebut, muka depan surat khabar tunjuk gambar Tok Bomoh dengan pelakon. Malu kita, Allah sajalah yang tahu. Orang tanya kamu datang daripada mana? Singapura terus. Singapura terus datang daripada Malaysia. Buat malu ni. Allah, kerana kita ni hilang keyakinan. Yakin dia pakai necktie, pakai coat, bukan main nampak macam cerdik dah gaya. Tapi dalam demikian kayu atas darat ni semua. Maknanya benda-benda yang mengaruh, yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Kita habis malu, Ustaz-Ustaz. Malu habis kita ni. Kerana punca dengan 2-3 orang yang demikian. Sebab meneguhkan keyakinan. Malam ni kita nak sambung pengajian kita ni. Sebab meneguhkan keyakinan kita sendiri. Kenapa kita jadi teguh keyakinan kita pada Allah? Bagaimana kita nak meneguhkan keyakinan kita pada Allah? Yang pertamanya, Tuhan kita disebut ada 2-3 sebab yang menyebabkan kamu kukuh keyakinan kamu pada Allah. Bagaimana kamu nak kukuhkan keyakinan kamu pada Allah? Yang pertamanya, ini adalah pokok yang patut dipegang dengan kuat, iaitu hendaklah sang hamba itu memberikan hatinya dan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang paling asas dalam hidup kamu boleh teguh iman kamu pada Allah dengan 2 benda. Dengan 2 benda. Yang pertama, apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tak ada Al-Quran, kamu tak ada hadis, kamu tak payah cerita dah. Kamu tak teguh dalam jiwa kamu. Kamu tak ada Al-Quran, kamu tak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kamu nak jadi teguh dalam hidup kamu? Kerana Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber kekuatan orang mukmin. Orang mukmin Allah kurniakan pada kita Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 ni berjalan serentak. Tak boleh nak ambil satu saja, tak boleh. Tak boleh kita nak ambil hadis saja, tak boleh. Tak boleh kita nak tolak Al-Quran ataupun kita tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Kerana yang menjelaskan pada Al-Quran itu ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang sebegini, dalam hidup kita ni, cuba bayangkan kita tak dapat Al-Quran. Tak dapat Al-Quran ni maksudnya apa dia? Kamu tak pandai nak baca Quran. Ulama-ulama kata, orang yang tak dapat Quran ni maknanya apa dia? Dia tak boleh baca Quran. Maknanya dia dah tak dapat. Awal-awal lagi Al-Quran tak dapat. Bukan tak dapat Al-Quran tu kamu tak beli, tak. Tapi kamu tak boleh baca Al-Quran. Apabila kamu tak boleh baca Quran, macam mana kamu nak faham? Yang kedua, nak fahamnya, maksudnya apa dia? Tadabbur Al-Quran. Maknanya dalam hidup kamu, bagaimanapun susah, bagaimanapun payah, kamu kena pandai baca Al-Quran. Dan ada undang banyak kali kat sini pun anda sebut, mana-mana orang yang dia dalam keadaan tak ada baca Quran, biar dia bergegas cari guru Al-Quran. Jangan kita mati dalam keadaan kita tak boleh baca Quran. Kalau kita mati dalam keadaan kita tak boleh baca Quran, masuk di dalam kubur, confirm kita tak lepas depan Allah. Masuk di dalam kubur, keadaan kita tak boleh baca Quran. Apabila tak boleh baca Quran, masuknya malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh. Kamu buat apa dia tadi ni? Kamu buat apa dia tadi ni? Aku bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup, kamu tak boleh baca Quran. Kamu buat apa dia tadi ni? Sibuk ya Allah, sibuk. Sibuk apa dia? Sibuk tengok Chelsea lawan Liverpool dia. Sibuk ya Allah, sibuk dalam hidup ni sehingga tak sempat dia nak baca Quran. Tak berhenti nak baca Quran. Maknanya kalau kamu tak dapat Al-Quran, benda yang pertama kamu tak dapat ialah Al-Quran. Maknanya kamu tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni satu benda yang merugikan dalam hidup kamu. Tak boleh baca Quran ni sekarang ni ramai sangatlah di kalangan kita tak dapat baca Al-Quran kali. Baca Fatihah pun salah ke mana-mana. Yang baca Fatihah tu pun salah lagi. Kalau salah baca Fatihah, macam mana betulnya solat ni? Macam mana betul solat ni? Tentu solat dia tak betul. Kerana Fatihah tak betul. Waktu mana Fatihah tak betul. Jadi yang menyebabkan rukun qauli dia ni, rukun dalam solat dia ni, habis dah pada ni. Satu kita kena betulkan. Kena belajar dan belajar dan belajar. Jangan berputus asa dalam belajar. Jangan kita orang tanya, kamu tak belajar ke? Tak. Tak baca Quran ke? Tak. Habis tu, kalau mati nanti, tak apa ada orang tolong baca dia semua.
Senang dia dengan jawab, jangan. Pada diri kita usul, kalau aku tak boleh baca Quran, maknanya aku tak dapat satu benda yang paling menguatkan dalam diri. Benda yang paling kuat yang dia Al-Quran, boleh baca. Boleh baca yang pertama. Yang kedua, kamu boleh faham Al-Quran. Kerana nak hidup ni, kamu kena faham Quran. Nak manual hidup kita, sebagaimana kita nak beli barang, dia ada buku manual. Kita beli mana-mana televisyen, peti ais, ada buku manual dia. Buku manual ni nak ajar bagaimana penggunaan, berapa kadar watt dia, berapa keadaan bagaimana kamu nak susun dia kalau berlaku macam ni cara dia. Dunia ni pun ada buku manual. Buku manual pada dunia ni apa dia? Al-Quran. Kamu nak hidup di akhirat, ada buku manual dia. Apa dia? Al-Quran. Kalau kamu tak dapat Al-Quran, bagaimana kamu nak kuat hidup kamu? Kuat hidup ni dengan duit ke? Tak. Kuat hidup ni dengan jawatan ke? Tak. Kuat hidup ni dengan pengaruh ramai ke? Tak. Kuat hidup ni dengan Quran. Buktinya bila? Waktu mana kita mati nanti, Quran inilah yang menjadi peguam bela pada diri. Kalau kita tak baca Quran, maknanya kita tak faham Al-Quran, ataupun kita tidak menjadi ahlul Quran, bagaimana kita nak lepas di hadapan Allah SWT? Kemuncak awal dapat Quran apa dia? Dia boleh faham, dia boleh beramal, kemudian dia boleh hafal Al-Quran. Kemuncak dia dapat Al-Quran. Dalam hidup kita kena rasa bangga. Kalau anak-anak kita ni, dia boleh menghafal Quran, boleh menghafal Quran tu kita kena rasa bangga. Bagilah hadiah kepada dia. Kenapa dia? Kerana kamu dapat menghafal 30 juzuk Al-Quran Karim. Kenapa? Kerana dia sumber kekuatan dalam hidup. Dan ulama-ulama pun disusun demikian. Kalau kita perhati, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah, pada usia 9 tahun, Imam Syafi'i pada usia 7 tahun, 30 juzuk Al-Quran sudah berada dalam kepalanya. Ini dipanggil gambaran bagaimana kamu nak hidup, Al-Quran mesti ada. Kalau kamu tak ada Al-Quran, kamu tak mampu untuk kamu nak hidup, nak meneruskan perjalanan. Kerana kamu tolak benda yang paling asas dalam hidup. Tolak benda yang paling asas, maknanya kamu tidak ada kekuatan dalam kehidupan diri sendiri. Sebab itu kelebihan orang Quran, orang baca Quran jauh, orang yang menghafal Quran jauh lebih daripada segala-galanya. Kita boleh bayang orang yang menghafal Quran, kalau dia duduk dalam masjid kita ni, dia menghafal Quran 30 juzuk. Kebetulan kita ni yang lebih berusia daripada dia. Kita ni ada yang menghafal Inna A'tayna je misalnya. Kemudian dia pula 30 juzuk. Mana yang lebih afdal jadi imam? Dia yang 30 juzuk itu lebih afdal jadi imam berbanding dengan dia. Kalau sekiranya ditakdirkan mati meninggal dunia sekaligus, kita meninggal dunia sekaligus, siapa yang perlu dikebumikan dahulu? Orang yang menghafal Quran dahulu. Orang yang menghafal Quran dahulu yang perlu dikebumikan. Apabila dia berada dalam kubur, Rasulullah SAW sebut orang yang dapat Quran ni, dia masa dalam kubur je, mayat dia tu tidak dihancur dan tidak direpotkan oleh Allah. Lebih dia lagi, sampai peringkat di akhirat nanti dia ada kumpulan orang yang menghafal Quran yang bergerak di padang mahsyar. Hebatnya orang menghafal Quran ini, kita boleh bayang sampai peringkat Rasulullah SAW gambarkan. Dia boleh bagi syafaat 7 orang di kalangan ahli keluarga dia yang confirm masuk neraka, tarik masuk dalam syurga Allah SWT. Allahu Akbar. Lebihnya, tiba-tiba kita tak rasa bangga dengan mereka. Artinya yang ini kekuatan yang paling besar. Kamu dapat Quran, kekuatan pada diri kamu. Para hadis sekali, kita berangkat goncang je jiwa kita. Waktu mana goncang saja jiwa kita baca ayat kursi, kita rasa tenang di jiwa kita. Waktu mana kita di dalam keadaan tangkabut hidup kita, baca 3 kul, baca 3 kul, kita rasa lapang dalam hidup kita. Kenapa Al-Quran kan? Al-Quran meneguhkan keyakinan pada seorang hamba itu yang kamu diajar supaya memperdengarkan ayat Al-Quran dan diperdengarkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini kekuatan dalam hidup kita ni. Hadis-hadis Rasulullah ni, Rasulullah ajar macam mana cara kamu nak hidup atas dunia ni. Rasulullah ajarkan pagi sebut apa dia? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Rasulullah SAW waktu mana dia nak pergi semayang subuh, dia tengok isteri dia atas tikas sejadah, tikas sejadah. Kemudian dia balik dekat waktu duha, dia balik tengok dia atas tikas sejadah lagi. Waktu mana dia tengok atas tikas sejadah lagi, Rasulullah tegur isteri dia, sejak tadi lagi kamu di atas tikas sejadah ni. Katanya isteri dia, sejak tadi lagi aku duduk dekat sini, aku tak bergerak mana-mana. Rasulullah kata, nak tak kalau aku ajar pada kamu sebut kalimah ini, pahala dia sama dengan kamu ulang 7 kali je kalimah ini, maka pahala dia sama dengan waktu mana kamu duduk bermula daripada saat pagi tadi sampai sekarang. Isteri tanya apa dia?
Isteri tanya dia, ya Rasulullah. Rasulullah SAW jawab, sebut Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati sebanyak 7 kali. Ini kalimah-kalimah hadis-hadis Rasulullah SAW ini menggantikan dengan amalan yang kita buat tadi. Ataunya kita ni semayang. Tapi Rasulullah SAW ajar, kamu tak semayang pun pahala kamu dapat yang sebanyak ini. Ada cara Rasulullah SAW ajar. Ada satu ketika Rasulullah SAW ajar, apabila seorang pemuda yang berada dalam masjid menangis TSS. Apabila menangis TSS, Rasulullah pergi waktu orang kerja. Dia sedang nangis. Lalu Rasulullah pergi tanya dia, kenapa dengan kamu menangis ini? Lalu pemuda itu jawab, ya Rasulullah, aku menghadapi masalah yang besar dalam hidup ini ya Rasulullah. Besar masalah aku ni ya Rasulullah. Besar apa dia? Masalah aku menanggung hutang ya Rasulullah. Menanggung hutang aku tak mampu nak bayar ya Rasulullah. Rasulullah SAW tanya, kamu nak tak? Kalau aku ajar pada kamu ulang baca doa. Doa yang aku ajar ini kamu baca, yang menyebabkan kamu boleh terlepas hutang. Ini Rasulullah SAW tanya demikian. Pemuda itu tanya, apa dia ya Rasulullah? Kamu sebut Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca doa demikian kata Rasulullah. Rasulullah ajar dia baca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada hammi wal hazan. Hammi ini benda apa ni? Anda pernah sebut kat sini kot sekali. Hammi ini maknanya di antara tentera Allah yang Allah masukkan dalam dada seseorang. Tentera Allah hammi. Hammi maknanya bebanan. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, hammi ini maknanya satu benda yang menekan perasaan. Dalam hidup kita ni ada satu saat di mana kita rasa tertekan. Hammi ini satu cara Allah nak jadi di antara tentera Allah yang Allah masukkan dalam dada seseorang yang menyebabkan seseorang itu tertekan hidup. Anda ingat dari anda dapat hammi ini, ilmu hammi ini waktu mana anda dengar khutbah Jumaat di Masjidil Haram. Dalam 2 tahun yang sudah rasanya anda pergi Mekah tu, anda dengar khutbah Jumaat cerita tentang hammi. Itu punya hammi memang cantik. Huraian yang dihuraikan oleh Imam Sudais rasanya. Tak silap ingatan anda dekat. Di waktu mana dia cerita waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala mula jadikan alam dunia ini. Nak sebut bagaimana hammi ini wujud. Mula-mula Allah jadikan alam dunia ini. Benda yang paling pertama sekali Allah buat bukit. Bukit ini Rasulullah SAW cerita. Bukit ni Allah teguhkan bukit dan Allah ni menjadikan bumi ini tak goyah. Bukit ni pasal bumi. Dia panggil dekat. Dia menyebabkan bukit ni rasa bangga. Hebat aku. Kerana aku ni lah yang menyebabkan bumi tak bergerak. Kerana kalau tak ada aku, nescaya bumi bergerak. Allah nak leburkan kebanggaan bukit tadi, Allah jadikan dia disebut dengan besi. Besi, kamu leburkan kekuatan bukit ini. Kerana bukit ini dah rasa bangga dah, hebat dah. Oleh kerana rasa bangga tadi, kamu leburkan wahai besi. Besi pun diciptakan oleh Allah untuk meleburkan kebanggaan yang dinamakan dengan bukit. Bukit itu pun ditarah dengan besi. Besi tarah hilang bukit. Maknanya tak adalah hebat bukit. Besi rasa bangga. Hebat aku berjaya meruntuhkan bukit dan gunung-gunung yang hebat. Lalu bangganya, takburnya besi ini, bagaimana Allah nak jadikan, nak hancurkan kebanggaan besi tadi? Allah jadikan api. Api kamu dijadikan untuk menghancurkan kehebatan besi. Besi bagaimanapun keras, datang api cair dengan besi tadi. Besi dicairkan dengan apa? Dengan api. Api pun rasa bangga. Hebat aku. Besi yang hebat boleh tarah bukit itu pun aku mampu untuk nak hilangkan. Lalu dalam keadaan yang demikian ini, Allah kata, wahai tengok api pun rasa bangga. Aku berjaya untuk meleburkan besi. Lalu Allah jadikan yang disebut dengan air. Kamu padamkan kebesaran dan kebanggaan api itu. Bagaimana caranya? Kamu padamkan dengan kamu irus air dia, api yang besar bagaimana sekali. Kemudian air rasa bangga. Dalam keadaan bangganya air ini, kerana dia berjaya memadamkan api. Lalu Allah kata angin, kamu diciptakan untuk memadamkan kebanggaan air itu. Air diterbangkan jadi ekon, jadi macam-macam gaya. Senang kita. Ini gambaran yang angin itu menerbangkan air. Terbangkan air, angin rasa bangga. Hebatnya angin, kerana aku telah berjaya menerbangkan air. Dan yang menyebabkan air itu terpaksa bergerak dengan angin ini sendiri.
Lalu Allah jadikan, nak leburkan keegoan angin itu, Allah jadikan dia menamakan dengan manusia. Dan hadis Rasulullah kita rintikan bagaimana Allah boleh jadikan manusia. Manusia dia boleh kawal angin. Angin kamu tiup kat sini lah, gerak angin kat sini. Kemudian kumpulkan angin. Nak sebutnya manusia ni berjaya mengawal. Dalam keadaan demikian, manusia rasa hebat. Hebatnya manusia ni Allah jadikan tentera Allah lagi. Apa dia? Allah jadikan dia disebutkan dengan rasa mengantuk. Manusia ni rasa hebat-hebat, tertidur juga dah singgah sana. Hebatnya manusia rasa mengantuk. Kemudian mengantuk rasa hebat, dia telah boleh menidurkan lagi. Boleh menidurkan orang biasa, menidurkan orang yang kepenatan, menidurkan orang dan bagai tidur itu di antara senjata Allah. Dalam keadaan demikian, lalu Allah jadikan yang kemuncak untuk menjadikan memadamkan keegoan tidur tadi, Allah jadikan hammi yang mencelitkan balik mata manusia. Teringat ada masalah hidup, mata hidup. Mata kita mengantuk, teringat tak tertidur, tergolek-golek atas kaki. Maknanya apa dia? Hammi ini yang menyebabkan Rasulullah kata, bagaimana kamu nak padamkan kekuatan hammi ini? Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan, satu bebanan, hazan duka cita, rasa duka cita dalam hidup. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, rasa malas ya Allah, rasa ajzi, rasa lemah badan, wal kasal, rasa lesu badan, malas, tak bermaya ni. Aku minta ya Allah tolong buanglah hati aku ni, jangan ada ya Allah. Dua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah kata, wa a'udzubika minal jubni wal buh, rasa penakut, rasa bacul. Jubni, rasa takut je, tak berani je, rasa tak bermaya. Jubni, dalam keadaan rasa bacul ini, aku minta ya Allah kamu tolong padam diri aku ya Allah. Wal buh, dan juga rasa dekut ya Allah. Dekut ni jangan angkat diri aku ya Allah. Kemudian hujung tu kamu baca, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah tolong lindungilah aku ya Allah daripada qahri, orang yang min ghalabatid dain, hutang-hutang yang banyak, dan juga kuasa orang yang berkuasa lebih pada aku ya Allah. Baca dia pun ulang-ulang selama 7 hari sahabat ini baca. Kemudian terlepaslah hutang yang ditanggung dalam hidup dia. Ini berkat daripada doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kamu nak indah pada dunia ni kekuatan dia kan. Al-Quran kekuatan. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuatan. Kerana hadis Rasulullah ni memandu pada dia. Orang yang tolak hadis ni tak tahu dah dia nak jadi apa ni. Yang akhir-akhir kan kasih memandu, yang dia sebut bahawa tak perlu pada hadis, cukup dengan Quran. Kita tanya balik, kalau dia mati nak buat macam mana? Dia ni, kerana dalam Quran tak ajar macam mana nak kapal mana, macam mana nak sembahyang mana. Dalam Quran tak disebut macam mana. Waktu mana kamu mati, tak akan nak buat macam mana. Nanti tolak-tolak tiba-tiba gitu ke, ataupun nak buat macam mana pada diri kamu. Maknanya nak kena carilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajar bagaimana cara dalam pelaksanaan yang dinamakan dengan nikah. Yang ini orang guna akal lebih daripada guna yang disebut kekuatan yang Allah kurniakan kepada diri dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menunjukkan daripada hal kemuliaan Allah Taala, yang disebut kesempurnaannya, kemahagungannya, kemahaan ciptaannya terhadap semua makhluk. Di tangannya lah saja segala urusan pemerintahan, kesultanan dan kemahakuasaan yang ada di sini. Ini kita je, apabila kita boleh pegang Al-Quran, kita tahu lah segala sesuatu semua dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah jadikan demikian. Suatu pagi-pagi mulut kita ni aja sebut, pada mulut kita disebut, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini di antara wirid kan. Wirid pagi-pagi je mulut kita sebut, qulillahumma malikal mulk. Sebut wahai manusia, Allah ni raja kepada segala jenis raja yang ada. Malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah nak bagi kuasa pada siapa yang Allah nak bagi, Allah bagi. Wa tanzilul mulka mimman tasha. Allah boleh rentak daripada siapa yang Allah nak rentak. Wa tu'izzu man tasha. Allah boleh muliakan orang siapa yang Allah nak muliakan seorang. Wa tuzillu man tasha. Dan Allah boleh hinakan orang bila-bila masa yang Allah nak hinakan seorang. Semuanya biadikal khair, semuanya dalam genggaman Allah. Allah
kita belajarkan akhirnya kita lebih nampak jelas-jelas sekarang akhir-akhir kita ni apabila berlaku kehilangan kapal terbang, baru kita tengok Allah ada lagi lebih kuasa daripada kita. Bingung habis manusia, tak ada orang tak bingung kat mana hilang ni, benda yang hilang ni kat mana, benda apa yang sedang berlaku. Kita boleh tengok secerdik-cerdik manusia pun bingung juga, tak boleh bagi jawab. Dah 10 hari dah ni, dah 10 hari ke 11 hari dah kita nak sebutnya sampai peringkat tak tahu nak jawab kat mana. Terbang hilang, padahal kapal terbang yang paling canggih, padahal dalam keadaan yang paling hebat, tiba-tiba dia boleh hilang daripada radar ini. Benda apa yang sedang berlaku, Allah saja yang tahu. Kita tak mampu. Yang manusia bingung, yang menteri lagi bingung, senang bingung. Dalam keadaan kebingungan, nak jawab apa dia ni? Ayat sedang tanya, negara bingung, tak boleh nak jawab. Benda apa yang sedang berlaku? Jawab siapa dia? Allah lah yang berkuasa daripada segala sesuatu. Anda setuju dengan apa yang disebut oleh Kapten Nuruddin? Kapten Nuruddin yang sebut kan, anda kata, anda tengok dan anda kagum kata-kata orang yang demikian. Inilah hikmah yang besar. Allah hilangkan kapal terbang itu seketika. Boleh jadi lepas kita berdoa, mudah-mudahan dia ketemui nanti. Kemudian lahir di Kapten Nuruddin. Kapten Nuruddin ni orang yang anda dengar dia ulas di tiga-tiga tu, cukup cantik ulasan. Cara dia sebut apabila wartawan tanya pada dia, kemana hilang? Allah saja yang tahu. Di saat mana berakhir ilmu sains manusia, di situ bermula kudrat dan kekuasaan Allah SWT. Ada yang sebut demikian. Selama ni manusia kagum teknologi, manusia ni beriman dengan ilmu sains, hebat dalam sains. Sekarang Allah tunjuk, kamu tak mampu wahai manusia, kamu tak mampu. Dalam keadaan demikian hebat Allah bagi, walaupun dia kapten kapal terbang, tapi Allah bagi kelebihan pada diri dia. Dia mampu untuk menginspirasikan ilmu itu dalam keadaan yang diajar dalam agama ini sendiri. Walaupun dia tidak ustaz dan bagaimana. Mudah-mudahan Allah berkatlah dalam hidup orang yang demikian. Allah jadikan kebaikan dengan orang yang dia faham bagaimana kuasa dan kudrat yang jauh lebih hebat daripada kuasa kehebatan yang ada pada manusia ini sendiri. Padahal kalau nak kira terhempas dalam laut, tentu ada transponder tak bagi tahu. Kerana mengikutnya ada alat pengesan, kalau jatuh dalam air masin, dia akan memancar terus, dia akan bagi tahu terus. Tiba-tiba tu tahu ke mana. Cari dengan radar, cari tak jumpa, cari dengan kapal selam pun tak menyelam-nyelam ke mana. Nak sebutnya cari berbagai-bagai cara, nak suruh dapatkan, tak dapat. Bagaimana? Tak tahu ke mana. Ke mana bagi? Allah saja yang mengetahui. Perkara demikian. Tapi kita tak nak belajar dalam keadaan hilang pun buat konsert juga. Hilang tak sedar diri lagi, tak sedar lagi, mati berkuih mulut, tak sedar lagi, mati dah. Ni anak-anak muda yang mati ni, buat lagi konsert, tak peduli lagi. Seolah-olah kalau kita nak buat perumpamaan, dalam rumah tu ada banyak anak sedang berkaraoke. Itulah gambaran. Hingga aja kita tak mulia je, keadaan yang sedang sedih ni masih lagi biarkan bergalak, ketawa, kemudian dalam keadaan menghibur, tak sedar yang Allah sedang menyedarkan diri kita. Allah tepuk sikit, nak suruh sedar pada diri. Allah sedang tepuk kita lah. Allah jadikan kemarau yang panjang, kemudian jadi denggi, kemudian jadi air tak ada, kemudian Allah jadikan banyak benda yang Allah sedang tunjukkan pada kita. Kapal terbang hilang, maknanya macam tepuk, dengar sikit, wahai Allah. Macam seorang ayah yang kejut anaknya, bangun subuh, tepuk sekali, 2, 3 kali, tiba-tiba tak ada macam pembangun tu kan. Ada berikan juga dengan Allah tepuk sekali, 2 kali, 3 kali. Kamu tak dengar juga wahai manusia, benda apa yang datang? Allah saja yang tahu. Kalau kita fikir lagi dan kita tak buat lagi sesuatu yang patut kita lakukan dalam mentaati perintah, cakap banyak kan kena gam dia. Tapi inilah keadaan. Apabila wartawan tanya pada anak, Ustaz nak kena buat apa dia Ustaz? Anak kata panggil semua, raja-raja, sultan-sultan, menteri-menteri, turun semua, rakyat-rakyat semua turun untuk kita bermunajat pada Allah, doa pada Allah. Panggil di stadium Bukit Jalil tu, semua sekali turun. Ni masalah negara, bukan masalah orang perseorangan, masalah negara. Hilang kapal terbang, hilang rakyat. Mana ni gambaran daripada dia? Kamu ni tak ada orang boleh menyingkapi hikmah di sebalik ini kecuali Allah yang boleh membuka hikmah ini. Bagaimana nak tarik hikmah Allah? Kita puasa, pakai puasa sunat, kita pakai derma di jalan Allah, kita pakai tolong anak-anak yatim dan miskin, kemudian kita
doa sebenarnya ajak pada Allah, minta pada Allah, pakai semua. Sama ada menteri, raja, sultan, semua turun daripada rakyat bawahan sampai atas, semua kumpul untuk bermunajat dan minta pada Allah SWT. Susah sangat dia nak buat demikian. Susah nak panggil benda demikian. Kalau kita boleh kita buat dengan tahun sambutan tahun baru, kita boleh panggil orang untuk sambutan kemerdekaan dan sebagainya. Apa masalah nak panggil orang untuk berkumpul ramai-ramai, untuk sama-sama berdoa kepada Allah? Minta panggil tu orang bawa pelakon. Ia akhirnya menyebabkan kerugian pada diri kita ini. Jangan sikit malam ini nak sebut gambaran bagaimana kerugian kita. Masyarakat kita ni tak nak belajar dengan benda yang sedang berlaku. Semuanya di tangannya sajalah segala urusan pemerintahan, kesultanan dan kemahakuasaan yang ada di kalangan manusia. Kemudian meyakini pula tentang kebenaran para Rasul sebagai utusan Allah. Dalam hidup, maknanya kamu kena letakkan contoh kamu siapa dia dalam hidup kamu, Rasulullah SAW. Tak ada orang lain. Tak payah sebutlah mentua, tak payah sebutlah bilang, tak sebutlah nama menteri itu, orang ni dan sebagainya. Tapi kamu sebut siapa dia, contoh dalam hidup kamu, Rasulullah SAW. Ini satu qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah sebut demikian. Bagi kamu ada contoh. Kalau kamu nak pergi ke akhirat Allah, ada contoh. Apa contoh? Rasulullah SAW uswatun hasanah. Satu uswah yang paling baik, satu model yang paling teliti dalam ini. Uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi orang yang inginkan pada Allah wal yaumil akhir. Kesempurnaan sifat yang ada pada Rasulullah SAW dan apa yang diberikan dukungan dengan segala macam mukjizat pada Rasulullah SAW, dan apa yang bakal ditimpakan ke atas semua orang yang mengingkari dari berbagai-bagai siksa dan juga pembalasan daripada Allah SWT. Rasulullah bagi tahu, belajar umat dahulu macam mana. Manakala kita pula hidup untuk dunia ni, nak kamu nak dapat nikmat, ini cara yang diajar oleh Allah SWT pada kita. Kemudian daripada hal apa yang baik tentang hari akhirat, memperolehkan pahala oleh orang-orang yang baik dan juga mendapat siksa bagi orang-orang yang jahat. Rasulullah SAW ajar kita, kamu buat baik walaupun benda tersebut mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun kamu buat itu benda yang berdebu je, tapi kalau kamu buat benda yang baik, ya kamu akan lihat balik daripada mahsyar Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat jahat, walaupun benda itu kecil, syarran, benda yang kecil berdebu, ya kamu akan diperlihatkan balik di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang diajar oleh Rasul. Orang yang buat baik, ini balasannya. Orang yang buat jahat, ini balasannya. Yang dalam hidup kamu kena jaga. Jangan sampai peringkat kamu masuk neraka kerana dia kejahatan yang kamu lakukan ini. Dan semua ini sudah memadai untuk memantapkan keyakinan itu. Kata Tuhan kita kata, kalau kamu nak mantap sungguh keyakinan akidah kamu pada Allah, adalah dengan dua perkara itu pun cukuplah pada diri kamu. Yang ini Al-Quran dan hadis Rasulullah itu adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang dalam Al-Quran Karim ini. Allah sebut, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah tidak cukup lagi pada kamu setelah mana kami turunkan pada kamu kitab yutla alaihim, yang dibaca ke atas kamu. Al-Quran yang turunkan oleh Allah pada kamu, cukuplah. Itulah cara kamu nak hidup. Perhatikan kita yang dulu-dulu orang tua-tua kita ni, waktu mana kita sebut pada mak kita, ayah kita, saya nak kahwin nama, ditanya balik, Quran kamu dah habis ke belum? Ditanya terus. Orang masuk nominal dia nak dakwahkan, ditanya terus, Quran kamu dah khatam ke belum? Ditanya terus. Zaman-zaman dulu kan orang kita tanya, kenapa kena tanya Quran? Jawab dia, kerana kamu nak memimpin kan, nak jaga anak orang. Zaman kita tak dah masuk kerja minah ada orang tanya terus, kerja benda, kerja apa? Yang masuk nak minah ada orang ni, benda apa ni? Ni zaman kita tak ada kebendaan itu mana? Patutnya tanya dulu lah. Tanya dulu, kamu di Quran ada tak ada? Kita dia nak tanya, kerja apa? Kerja bilang masjid dia, ini bilang masjid je. Tak ada kerja lain ke dia? Maknanya hinanya pada pandangan kita. Padahal sebut bilang masjid, Allah hebatnya jaga solat itu, jaga solat mulianya pada diri. Kamu kerja apa dia? Siap masjid, bagusnya, hebatnya. Kerana Rasulullah pernah sembahyang
di atas kuburan orang yang pernah menjadi siap pada masjid itu. Nah, sebab ini kemudian, tapi oleh kerana kebendaan yang sedang besar dalam diri kita, Quran tak tahu mana. Quran dah tak tahu ke mana. Kenapa? Kerana kamu masih ada lagi yang lebih mantap dalam hidup kamu selain daripada Al-Quran. Padahal cukup dah. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Tak ada lagi kami telah turunkan pada kamu kitab yang dibaca pada atas diri kamu semua. Ini yang pertama, kata Tuhan kita untuk kamu mantap. Yang kedua, dalam hidup kamu, untuk kamu nak mantap keyakinan kamu, akidah kamu kepada Allah, hendaklah dia melihat dengan pandangan penuh insaf tentang kerajaan langit dan bumi ini. Kamu biar dalam diri kita ni ada dua. Dia panggil satu, dia panggil ayat makruh, satu lagi ayat manzur. Ayat makruh ni Al-Quran yang kita boleh baca. Al-Quran dan hadis ni ayat makruh. Satu lagi ayat manzur. Ayat manzur maksudnya ayat yang kita lihat. Tengok dia, Allah hebatnya ya Allah. Buat pemberian hujan, suruh turun hujan, tak turun-turun hujan. Kemudian lepas pada tu tak benih pun turun pula hujan. Maknanya hebatnya kuasa kami ya. Maknanya timbul keyakinan. Kita pandang diri kita pun cukup dah. Afala tubsirun, apakah kamu tak pandang pada diri kamu wahai manusia? Afala taqilun, Allah guna ayat-ayat Quran. Kamu tak nak fikir ke? Kamu tengok sikit diri kamu. Asal kamu masuk dengan air kotor, air mani masuk dalam rahim seorang perempuan, berenang macam anak bodoh je, halu-halu kecil-kecil je. Dalam keadaan halu kecil-kecil ni pun tiba-tiba terbentuk jadi juga yang disebut dengan zaitun, terbentuk menjadi embrio, kemudian terbentuk menjadi fetus. Kejadian yang Allah jadikan dalam banyak-banyak juta-juta ekor sperma, tiba-tiba seekor dia boleh cantum. Daripada juta-juta tu seekor dia yang berjaya. Seekor tu aku ciptakan, jadikan kami wahai manusia. Jadikan mereka memandang hebatnya kuasa kami ya Allah. Ini maknanya menimbulkan keyakinan dalam jiwa seseorang ini sendiri. Dan apa yang telah disebarkan pada keduanya dari bermacam-macam keajaiban ciptaan Allah SWT dan keindahan perbuatannya, dan untuk menguatkan keyakinan itu, apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Katanya Allah, sudah pasti akan tunjukkan pada kamu ayat-ayat kami. Tengok dulu, kita tengok tulisan Allah di langit, kecoh sekali. Kemudian kecoh masyarakat kita, Al-Quran hilang. Al-Quran tu makcik, seorang makcik di Kedah, dia baca tiap-tiap hari dia baca, tiba-tiba dia buka hari tu tengok tak ada ayat-ayat dalam Al-Quran. Ayat Quran yang hilang. Benda apa yang sedang berlaku, Allah saja yang tahu. Benda apa yang sedang berlaku, Allah saja yang tahu. Hari ada tengah orang tengah baca ayat Quran, tengah baca ayat Quran, tiba-tiba terpadam. Padam ayat. Benda apa yang sedang berlaku, Allah kata aku sedang tunjukkan ayat-ayat kami pada kamu. Kami nak ajar pada kamu, dia manusia tengok. Kamu ni kemudian wafil afaqi, segenap penjuru dunia ni kamu jalan, kamu tengok, tak sama kan? Bentuk muka bumi ni tak sama. Kamu berada di Asia lain, kamu pergi sebelah Afrika lain, bentuk muka bumi ini sendiri. Wa fi anfusihim, cuba kamu perhati pada diri kamu sendiri. Diri kamu untuk kamu perhati. Kalaulah kamu boleh buat manusia, niscaya kamu akan susun mengikut sesama yang kamu kenal. Kita kan berapa ramai orang nak pada anak perempuan, keluar laki. Nak pada anak lelaki, keluar perempuan. Anak sepupu anak dia lebih kurang sebelah orang lelaki. Waktu mana sebelah lelaki yang ke-12 tu dia melahirkan anak, tak nak pandang. Nes tanya pada dia, yang keluar ni kan lelaki ke perempuan kan? Dia pun jawab terus, perempuan dah pula Nes. Tak, lelaki juga Nes. Lelaki juga tu pengsan tu. Yang ke-12 pun lelaki je, naknya perempuan, tak ada apa-apa kan? Maknanya gambaran bagaimana kamu pandang kekuasaan yang aku jadikan. Kamu tak mampu. Yang kahwin nak pada anak, tak dapat anak. Yang tak kahwin dapat pula anak. Allah jadikan ini. Nak sebutnya gambaran bagaimana kuasa Allah. Allah tunjuk, kamu tengok berarti hatta yatabayyana lahum annahul haq,
Semua itu aku tegangkan sehingga kamu jelas dalam hidup kamu. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana untuk kamu nak meyakini pada diri kamu. Yang tiga, hendaklah dia mengamalkan sesuai dengan apa yang sudah dipercayainya, baik lahir maupun batin pada diri. Kamu ada ilmu sikit, kamu buat terus. Jangan tangguh-tangguh. Selagi mana kamu tangguh, lagi itu keyakinan kamu akan hilang. Waktu mana kamu ada ilmu, beramal. Buat terus. Buat terus. Buat walaupun benda sedikit. Buat berterusan, mencuba. Kita baca contoh baca Quran. Kita kata, Ustaz, saya tak boleh baca yang lain. Saya boleh baca Qul Huwallah. Bacalah Qul Huwallah. Qul Huwallah baca. Boleh baca Qul Huwallah pun satu nikmat. Satu nikmat. Sebab orang lain tak boleh baca langsung Qul Huwallah. Maknanya gambaran kita kata, baca dulu baca. Lama kamu baca Qul Huwallah, kamu tambah sikit. Tengok lagi ayat lain, kamu tambah. Maknanya kamu jangan menangguh. Jangan sebut inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya akan buat akan datang. Saya akan buat akan datang. Orang tanya kerja nak pergi masjid, nanti pencin pergi masjid kan. Dah pencin tak datang. Orang tanya kenapa tak datang tak? Kontrak sambung. Kontrak sambung tu tak dapat datang ke masjid tu. Lepas dah kontrak dah habis dah, orang tanya, habis dah. Jom nak datang masjid. Jadi gam pula sekarang. Jadi pengawal keselamatan pula sekarang. Bila dia datang? Maknanya sampai peringkat tak ada masa dalam hidup kita. Ya? Kamu ada ilmu sikit, kamu buat terus. Ada ilmu sikit, kamu beramal terus. Beramal sesuai dengan pada diri kamu ni. Lalu dia berterusan berbuat seperti itu dengan sepenuh daya dan upaya yang boleh. Dan sebagai buktinya, cuba lihat firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mana-mana orang yang berusaha untuk dia dekat dengan aku akan buka jalan-jalan hidayah untuk dia. Anda ulama kali ini, satu benda yang paling besar dan paling bernilai dalam hidup kita yang untuk kita nak dapat ialah hidayah Allah. Kita tak bernilai dengan harta benda kita. Orang sekalian, jangan rasa bernilai dengan jawatan yang ada pada kita tidak. Hidup ni bukan bernilai dengan jawatan. Hidup ni bukan bernilai dengan duit yang banyak. Tapi hidup ni bernilai apabila Allah pilih untuk diberi hidayah dalam hidup. Apabila Allah pilih diri kita ni untuk datang masjid, satu nikmat yang besar yang Allah bagi. Nikmatnya yang Allah kurniakan pada kita. Kenapa? Orang lain tak boleh datang. Hidayah Allah ni satu bentuk Allah mula bimbing kita. Kita mula datang. Apabila kita dia boleh riba Quran, satu benda yang paling bernilai dalam hidup. Kenapa? Orang lain tak pernah boleh riba Quran. Kita ada perasaan nak buat benda yang baik. Maknanya kamu sudah mula dibimbing dalam hidup kamu untuk hidayah Allah. Apabila dibimbing untuk hidayah Allah, kenapa Allah bagi hidayah ni? Kerana kamu jahad. Kamu bersungguh untuk kamu dapat hidayah. Satu Allah sebut walladzina jahadu. Kan orang yang hidup dia memang beria sungguh nak kepada hidayah Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan bagi hidayah yang mereka nak. Tapi kalau mereka tak nak, bagaimana kami nak bagi? Mereka pun tak ada potensi untuk nak mendapatkan hidayah. Tak ada gaya untuk nak dapat hidayah. Macam mana kami nak bagi kepada dia? Kami nak bagi pada siapa yang mereka nak. Orang yang mereka tak ada, bagaimana kami? Tentu dah kami takut. Contoh yang mudah, orang tak dapat hidayah walaupun dia dekat dengan sumber hidayah. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib tu di antara contoh yang mudah, dekatnya dengan Rasulullah. Kira-kira isteri dia ni Fatimah binti Asad dah beriman pada Allah. Dia tak beriman. Dia dikenal Rasulullah ni, ikut Rasulullah, jaga Rasulullah, tapi mati tak beriman pada Allah. Dalam keadaan tak beriman pada Allah, dalam keadaan mati itu pun Rasulullah berdoa, ya Allah tolonglah sama pakcik aku ni, tolonglah sama. Turun ayat Quran kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak bagi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah dah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kenal. Maknanya, kalau tak betul kamu nak, aku bagi. Kalau kamu tak nak, aku nak bagi. Sebab tu kita sebelum daripada kita tidur, kita kena niat, ya Allah, kejutkanlah aku untuk bangun tahajud, ya Allah. Bangunkanlah aku untuk tahajud, ya Allah. Kita niat. Waktu mana kita niat nak bangun tahajud, memang Allah akan kejutkan. Orang ni sekarang akan dapat nikmat ini. Allah kejutkan. Pukul 5 kita kata, ya Allah, pukul 5 aku nak bangun, ya Allah. Memang pukul 5 tepat Allah kejutkan. Hantar malaikat kejut. Kita
kita menutup mata. Dia berjanji pun, anak tidur dulu lah. Anak tidur dulu lah. Malam besok dah tahajud pula. Malam besok tahajud. Kemudian malam besok kita niat lagi. Malam besok kita niat lagi. Ya Allah, kejutlah aku, ya Allah. Memang malam besok Allah kejut. Kemudian kita kejut. Bangun lagi. Bangun awas ke pukul 4. Tengok jam pukul 4. Alah, pukul 5 lah. Tak bangun-bangun juga. Tengok 3 pukul 6 setengah apa bangun. Apa? Niat lagi. Malam besok niat lagi. Niat lagi. Kejut lagi. 3 malam. Mengikut dalam pulang-pulang digital juga. Dah 3 malam. Malam keempat niat. Niat lagi. Allah kejut. Tak kejut-kejut. Aku kejut pun tak bangun sebenarnya. Kerana kamu ada kesungguhan. Kamu ada kesungguhan. Dengan kesungguhan kamu tolong bantu dari kamu untuk kamu dapat kamu nanti. Satu, awal dengan amalan ini disandar pada niat. Niat yang baik dia akan datang benda yang baik, benda yang baik. Tapi kalau niat kita yang tak baik, yang menyebabkan hina perkara dunia. Teman-teman sekalian, insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti. Buah keyakinan kepada akidah keyakinan. Bagaimana hasil kalau sekiranya kita ni berakidah yang baik dalam hidup kita. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana